Pintu kunci. Kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung ayat 28 Surah Al-Baqarah ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Huwa alladhi khalaqa lakum ma ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat membaca 3 ayat. Walaupun 3 ayat tapi ayatnya agak panjang. Allah Subhanahu wa taala firman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum." Bagaimana hamba ni bersifat kamu tegak untuk kufur dengan Allah. Kaifa takfuruna billah. Kaifa bagaimana kamu boleh kufur dengan Allah, tergamak untuk kufur dengan Allah. Siapa ni yang sanggup kufur dengan Allah? Persoalan yang Allah kemukakan bukan untuk dapat jawapan. Persoalan yang Allah kemukakan ini adalah untuk memberikan kefahaman. Kaifa takfuruna billah. Kenapa kamu masih kufur dengan Allah? Kenapa kamu tergamak untuk mengingkari Allah, untuk tidak sembah Allah, sanggup sembah berhala? Kenapa kamu sanggup beribadah selain daripada aku, sedangkan aku yang mencipta kamu? Persoalan ini dikemukakan oleh Allah untuk sedarkan para hamba-Nya supaya beribadah dan menyembah. Lalu Allah Ta'ala berkata lagi, wa kuntum amwata, sedangkan dulu kamu mati.
Dalam surah Al-Insan Allah Subhanahu wa taala kata hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Adakah manusia? Soalan juga Allah Taala tanya. Hal ata 'ala al-insan. Adakah sudah sampai berita kepada manusia itu? Sudah sampaikah maklumat? Sudah tahukah wahai manusia? Alaka 'ala al-insan hin, iaitu satu waktu yang dulu sebelum hal ata 'ala al-insan hinun min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Dulu nama dia sebut pun tak tahu. Tak ada siapa tahu nama Ahmad Fahmi dulu sebelum Fahmi wujud. Sebelum Husaini ni ada, dulu sebelum dia lahir ke dunia, tahu tak nama dia Husaini? Ni Allah Ta'ala kata, adakah manusia ingat? Manusia tahu tak? Ingat tak balik? Adakah kamu ingat hak dulu kamu tu tak disebut pun? Lam yakun syai'an madhkura. Suatu waktu di mana kamu belum wujud, belum disebutkan nama. Ini orang ni nama-nama sekian. Tak ada. Tidak masuk dalam kamus. Oh, sudah mengandung, dalam mengandung, masih mengandung, itu pun belum lagi beri nama. Tiba-tiba mati dalam kandungan. Dalam perut, kemudian beri nama lagi. Ni kalau keluar lelaki nak bak nama ni lah. Kalau perempuan, ni doktor kata lelaki, confirm lelaki ni. Doktor pun tak berani confirm 100%. Mubuhlah nama Farouk, keluar perempuan Farahim. Jadi bermakna kita ni dulu tak disebut nama. Yang ni, inilah tafsiran ayat. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kenapa kamu kufur dengan Allah sedangkan dulu kamu mati? Mati maksudnya sebelum kamu wujud. Itu mati yang pertama dalam ayat ni. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Ketika dulu kamu ni amwata, kamu dulu mati. Mati dengan erti kata belum lagi hidup di atas dunia. Sebab Allah Ta'ala kata dalam ayat hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Baik. Wa ahyaakum. Lalu Allah Ta'ala hidupkan kamu. Lalu Allah Ta'ala menghidupkan kamu pula. Hidupkan pula kamu. Hidup. Allah Ta'ala hidupkan. Lahir ke dunia. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Allah Ta'ala hidupkan pula kamu daripada nutfah, daripada sisi hayat mani. Kamu dihidupkan. Dulu kamu tak ada, seolah-olah macam kamu mati. Kemudian kamu datang hidup di atas dunia. Bila hidup di atas dunia, Nabi kata jaga dengan fitnah dunia. Apa dia fitnah dunia? Pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah an ahlihi, iaitu berwaspada tentang keluarga. Seorang lelaki fitnah bagi keluarga dia, fitnah bagi diri dia adalah keluarga muslim. Ahli boleh diterjemahkan juga oleh para muhaddisin bahawa itu adalah isteri. Nah, fitnah. Isteri membawa fitnah kepada suami. Sebab itu jaga-jaga. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Sebab dengan sebab isteri maka boleh masuk neraka si suami. Bukan suami buat dosa, isteri buat dosa, isteri tak pakai tudung, suami tumpang cek. Disebabkan kerana fitnah pada kita. Kemudian yang kedua, Nabi kata jaga-jaga bila hidup atas dunia ni, jaga dengan masalah apa? Masalah amwal,
masalah harta dia, mali, harta dia. Kena jaga harta, bahaya harta, fitnah. Kemudian jiranihi, dan juga jirannya. Jiran itu kena kira. Jiran itu kena kira. Mendapat jiran yang bawa fitnah, nanya kita. Dia tengok-tengok, tak kami sampai rumah. Pukul 5 pagi tadi duduk terhayang-hayang. Dia kata tu dia balik mai orang hantar dengan Mercedes. Dumpi mana tu? Mulik tu hayang-hayang dah hitam ni tu letih tu hayang-hayang. Kena pula pagi ni masjid yang terus yang subuh tadi yang subuh kita berdena. Lepas tu baru gosok gigi. Orang sebelah dengar tengok subuh pun tak sembahyang. Baru gosok gigi duduk orang. Kena macam tu, nanya punya jiran dia tak bagus. Fitnah disebabkan jiran kita. Begitu juga fitnah, jiran tak pakai tudung, jiran tak sembahyang, kita tak pernah ajak dan sembahyang. Nak khabar payah jiran tak ikhlas. Tengok bawa lagi main rumah kita, kata di siapa ni nak tegur sekali masa muka. Tak apalah habang kata Imam, habang Ustaz tolonglah bagi sikit dalam kuliah. Ustaz tengok orang ramai tu tak ada, hak yang buat panggil tu tak ada. Nak habang macam mana? Tak boleh. Dan kita bertanggungjawab kerana kita tidak mencegah atau menasihati. Hati itu nasihat, agama itu nasihat, tetapi tak dinasihati. Fitnah. Dan sekali fitnah juga dalam hidup ni ialah fitnah kepada seorang lelaki lah, iaitu fitnah terhadap anak dia. Anak membawa fitnah. Anak membawa fitnah. Baik. Summa yumitukum. Dah hidup kat dunia ni macam-macam dugaan fitnah ni. Summa yumitukum, kemudian dimatikan kamu, dikembalikan kepadanya. Kemudian akhirnya dimatikan kamu. Allah Ta'ala matikan kita. Idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaghfirun. Bila datang saja mati, ada cepat. Tak ada cepat, tak ada lambat. Duduk macam tu. Tak dipercepatkan. Cuma dalam satu cerita Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud, malaikat maut datang dia Rasul. Lalu malaikat maut faham dia tu 40 hari lagi mati. Nanti 40 hari dia. Lepas 40 hari Nabi Daud tengok hidup lagi. Nabi Daud kata, awak tak main silap hari bulan. Kata hari itu 40 hari lagi dia ni mati, akan datang ambil dia. Malaikat maut akan datang ambil dia. Jadi tak main. Kemudian ditanyalah kepada malaikat maut, pasal apa yang dia ni tak mati lagi, aku jumpa dia. Malaikat maut kata, lepas daripada dia lepas tu habak kat kamu tu, wahai Nabi Allah, dia dibalik disambung silaturahim yang dia putus selama ni. Dia kerana dia sambung silaturahim, Allah panjang lagi umur dia 40 tahun. Sebab dia disambung silaturahim. Ini dalam bab masalah Allah panjangkan umur. Apa yang dimaksudkan Allah panjang umur? Ada kata panjang umur berkat rezeki, berkat umur. Ada kata tak, Allah panjang sungguh, hakikatnya panjang. Maknanya disebabkan kerana kita melakukan antara yang memanjangkan usia, ulama bahas, antara yang memanjangkan usia kita ialah kita berhubung silaturahim. Hubungan silaturahim ini panjang umur. Kisah yang dikisahkan tadi nak cuba sebagai pengajaran betapa orang tadi itu patutnya nak mati ke dalam sekian-sekian dekat sangat dah nak mati.
mati, tetapi Allah Ta'ala panjangkan usia dia disebabkan kerana dia menyambung kembali silaturahim yang terputus selama ini. Bukanlah makna dia patut satu dia nak hati Allah Ta'ala pandang, tapi nak ceritanya bahawa yang dikatakan apabila datang idza ja'aluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun, yang itu terpakai ketika sudah pun diwajibkan dia mati, tetapi ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dia mati, bukan hanya tercantik pada lauh mahfuz, tetapi ianya sudah ada pada ilmu Allah, dia pasti mati. Yang dikatakan apa, qada mubrah. Qada mubrah makna dia qada yang sudah tidak boleh berubah lagi. Adapun qada mu'allaq, qada yang boleh berubah. Tapi qada mubrah adalah qada yang tidak lagi boleh berubah. Mati tetap mati. Malaikat maut pun tak tahu. Malaikat maut kan sekian-sekian tarikh macam ni, tiba-tiba ada, sebab pada ilmu Allah bukan dia mati hari itu. Malaikat maut sahaja dia hanya kata masa ni pada ilmu dia, bukan pada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bila dah mati, summa yuhyikum, lalu Allah Ta'ala pun hidup kembalikan dia untuk menerima balasan summa ilaihi turja'un, dan kemudian dia akan dikembalikan. Mati Nabi Isa alaihi salam jalan, kemudian sampai satu kubur, lalu kubur tu Nabi Isa dengar orang dalam kubur tu kena siksa. Maka Rasulullah Nabi Isa alaihi salam bila dengar orang dalam kubur tu kena siksa, dia berdoa pada Allah, bizat Nabi Isa boleh hidupkan orang yang mati, maka hiduplah orang yang mati. Bila hidup, kemudian Nabi Isa bertanya, kenapa kamu disiksa? Apa hal keadaan kamu? Tengok bangkit tu, tengok bokah-bakah semua. Kenapa kamu disiksa? Ni, kata bila dah mati, kita akan duduk dalam kubur. Bila duduk dalam kubur, sama ada dia menjadi lubang-lubang neraka atau menjadi taman-taman syurga. Bila bangkit, tengok dia kena siksa. Bukan siksa. Nabi Isa bertanya, kenapa kamu jadi macam ni? Adakah kamu tidak sembahyang? Dia kata, aku sembahyang. Bukan aku tak sembahyang, aku sembahyang. Kenapa kamu jadi macam ni? Bukankah kamu tidak berpuasa? Tak, aku puasa. Kata dia, aku puasa. Tak, kenapa kamu disiksa macam ni? Maka kata dia, wahai Nabi Allah, dikala aku di atas dunia dulu, aku adalah seorang tukang cari kayu. Untuk dijual dan ikut pesanan, aku akan pergi hantar. Orang nak kayu api, aku cari, aku pergi hantar kat dia. Itulah kerja aku. Satu hari, aku pergi cari kayu. Bila dah cari kayu, sampai jalan nak pergi hantar kat rumah orang yang pesan tu, aku pun bawa lah tanggung-tanggung sampai tengah jalan. Aku rasa dah aku letih, aku berhenti, aku pun makan. Kemudian bila makan tu, dia kata, makanan yang duduk dalam mulut jadi duduk kunyah, syoknya makan, kata lekat celah gigi. Bila lekat celah gigi, duduk buang lah, dia kata, buat dengan lidah tak jadi, buat dengan kuku tak jadi. Rimah, benda lekat celah gigi ni rimah. Lalu dia kata, aku pun tak ada benda lain, kayu tu aku kepok sikit, aku pun cuba buat penyulit gigi. Aku penyulit gigi, lega. Dia kata Haji dah tu, aku pun bawa balik tanggung kayu tu dan berikan kepada si yang nak kayu lagi. Tanpa aku bagi tahu, aku tak habaq, yang aku ambil kayu dia sikit tadi ni untuk colek gigi. Maka Allah azab aku seperti mana kamu akan tengok ni, kerana aku sudah tidak amanah, aku tak
Colek gigi kayu besar ni ya. Kalau dia ambil kayu besar ni, colek gigi dia. Colek gigi kayu besar mana? Haleluya. Kecil. Hak tu pun Allah Ta'ala siksa aku. Kata aduh, pengajaran juga lah untuk kita betapa pentingnya amanah. Tapi nak ceritanya dalam ayat ni ialah esok kita akan dimatikan, kita akan duduk di dalam kubur, dan sama ada kubur itu menjadi tempat raudhatan min riyadil jannah ataupun hufratan min hufratin nar. Sama ada daripada taman-taman syurga ataupun lubang-lubang neraka. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala apa yang ada di langit. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah dialah yang menjadikan bagi kamu, untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit, lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Dalam bahasa Arab perkataan sab'ah 7 dan sab'ina 70 ada kalanya dimaksudkannya banyak, secara umum tidak terhad. Tuan muslim-muslimat rahimahullah, Allah Ta'ala kata pada ayat ni, Dia yang cipta apa sahaja yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apa yang ada bagi kamu, apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Apa yang ada di bumi, Allah Ta'ala memberikan kamu segala apa yang ada di bumi. Baik. Sebelum Allah Ta'ala cipta bumi yang kita tengok, Allah Ta'ala telah pun mencipta semuanya daripada ayat. Allah Ta'ala cipta daripada ayat. Allah Ta'ala cipta arash, kemudian Allah Ta'ala cipta ayat. Allah Ta'ala cipta arash, kemudian Allah Ta'ala cipta ayat. Sebab itu Allah Ta'ala cipta semua ciptaannya bermula daripada ayat. Bermula daripada ayat. Kemudian Allah Ta'ala cipta daripada ayat, kemudian daripada bumi yang satu-satu dengan langit, kemudian daripada ayat, kemudian jadi langit, jadi bumi, jadi planet-planet, semua bersatu. Kemudian Allah Ta'ala kata fanataqna, lalu kami pisahkan, kami pecahkan dia, maka kami tinggikan langit, kami rendahkan bumi. Ini ciptaan yang Allah Ta'ala sebut dalam 6 masa. Allah Ta'ala mencipta langit dan bumi ini dalam 6 masa. Baik, kalau kita tengok sedikit tafsir Ibn Katsir. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Qala khalaqallahu al-arda qabla as-sama'. Dikatakan bahawa Allah Ta'ala mencipta bumi sebelum langit. Falamma khalaqal arda tara minha dukhan. Kemudian setelah Allah Ta'ala cipta bumi, maka Allah jadikan bumi ini seperti asap, jadi asap. Kemudian itu yang Allah Ta'ala kata dalam ayat, thumma stawa ila as-sama' wa hiya dukhan. Kemudian Allah Ta'ala bersemayam di langit. Kemudian Allah Ta'ala thumma stawa ila as-sama'i. Kemudian lepas Allah Ta'ala cipta bumi, kemudian Allah Ta'ala pun bersemayam di atas arash, wa hiya dukhanun, dan ia dalam keadaan berasap. Kemudian fasawwahunna sab'a samawat.
lalu diciptakan pula jadi 7 langit. Atau Al-Tafsirat daripada Ibnu Katsir. Jadi tuan-tuan muslimat rahimahullah, Allah Ta'ala cipta apa sahaja di atas muka bumi ini untuk kita. Allah Ta'ala cipta segala-galanya di bumi ini adalah untuk kita. Maka sebab itu kita, Allah Ta'ala kata, macam mana kamu boleh kufur dengan aku? Balik pada ayat asal, macam mana kamu boleh kufur dengan aku? Dulu kamu tak ada. Lepas pada tu kamu dimatikan, lepas kamu dihidupkan, lepas tu kamu dimatikan, kemudian kamu akan dihidupkan semula. Lepas pada tu kamu tengok pula langit, bumi yang kamu pijak. Semua ni, apa saja yang ada di atas bumi ni, semua hak aku yang aku berikan kepada kamu. Summa stawa ila sama fasawwahu sab'a samawat. Kemudian Allah Ta'ala cipta pula langit untuk kamu. Selepas dia mencipta bumi, dia cipta kamu, dia cipta bumi, kemudian dia naik ke langit. Dia pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia mencipta langit yang 7 lapis. Wa huwa bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah bagi tiap-tiap sesuatu itu amat mengetahui. Tuan-tuan Muslimin dan Muslimat rahimahumullah, hebatnya ciptaan Allah. Sebab itu Allah Ta'ala kena bersifat dengan ilmu. Allah Ta'ala wajib bersifat dengan ilmu. Macam mana Allah nak cipta langit yang begitu hebat, sedangkan Allah Ta'ala tanya kita. Allah Ta'ala kata, "A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha?" Kamukah lebih hebat ciptaan ataukah langit? Yang kamu rasa hebat dengan diri kamu untuk Allah Ta'ala cipta dah. Langit pun Allah Ta'ala cipta. Tapi antara ciptaan kamu dengan ciptaan langit, mana lebih hebat? Sebab itulah kita jangan cari kemuliaan di dalam kebanggaan. Carilah kemuliaan di dalam kerendahan. Ini hadis Nabi. Nabi kata, siapa yang cari, siapa yang tawaduk, Allah muliakan dia. Siapa yang tawaduk, Allah muliakan dia. Jadi maknanya, carilah kemuliaan dalam kerendahan, cari ketinggian dalam kerendahan. Dan Nabi kata lagi, sesiapa yang berbangga diri, maka Allah Ta'ala akan rendahkan dia. Bermakna, carilah, kalau barang siapa yang mencari ketinggian, di dalam ketinggian dia tak dapat. Dia akan dapat apa? Dapat kerendahan, kehinaan disebabkan mencari ketinggian. Sebab itulah kita jangan merasa hebat. Jangan rasa hebat sangat, jangan rasa kita ni mulia terlebih-lebih, sehingga kita lupa Allah Ta'ala pernah tanya kita, "A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha?" Allah Ta'ala kata kat situ, adakah kamu lebih hebat ciptaan ataupun langit? Allah Ta'ala tanya kita, adakah kamu lebih hebat ataukah Allah yang lebih hebat? Ataupun langit yang lebih hebat ciptaan? Allah jawab, "Rafa'a samkaha fasawwaha." Kami tinggikan dia, kami bentuk dia. Macam kita ni buat langit, angkat tiang, bubuk, pasang dia. Allah Ta'ala langit tu Allah Ta'ala tinggikan dia. Rafa'a samkaha fasawwaha. Dan tinggi dah angkat, kemudian betul elok apa semua, fasawwaha. Baik. Kemudian wa huwa bi kulli syai'in alim, dan dia bagi tiap-tiap sesuatu itu amat mengetahui. Ini sifat alim Allah. Sifat Allah Ta'ala ada ilmu. Wa huwa bi kulli syai'in alim, dan Allah tiap-tiap sesuatu itu amat mengetahui. Tuan-tuan muslim-muslimat rahimahullah, habislah Allah Ta'ala cerita bahawa Allah Ta'ala boleh cipta nyamuk.
Allah juga cipta bumi, Allah cipta langit. Kemudian masuk ayat yang terakhir hari ini, Allah Ta'ala cipta manusia. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Maka bertanya malaikat tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau ya Tuhan kami hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, berbunuh-bunuhan, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucimu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahui. Allah Ta'ala kata, dan ingatlah wahai Muhammad, ingat, sebut cerita ni, peristiwa bagaimana kami telah mencipta kamu dari ketika Allah berkata kepada malaikat, aku nak jadikan di bumi khalifah. Allah tak kata aku nak jadikan Adam. Patutnya kata nak mencipta Adam. Inni ja'ilu bil ardi Adam. Ataupun aku nak jadikan manusia di atas muka bumi. Inni ja'ilu bil ardil insan. Ataupun inni ja'ilu bil ardi nas. Tapi Allah Ta'ala kata khalifah, pentadbir, penjaga, pentadbir bumi, penjaga bumi. Ialah takbir bumi ini Allah Ta'ala cipta. Tadi daripada nak takbir bumi, kita nak supaya kita tak ikut jejak syaitan. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis. Allah Ta'ala kata, makan dan minumlah benda yang halal lagi baik, jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Jangan ikut langkah syaitan. Jadi dalam ni lah khalifah. Kita kena makan, kena minum, kena buat benda hak yang benda tak haram. Jangan ikut perangai syaitan, jangan ikut khutuwat syaitan, langkah-langkah syaitan. Seorang satu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq makan tanpa tanya kepada orang yang bagi. Selalu dia bila khadam dia mau main, dia akan tanya dulu. Bila tanya, tahu dah makanan ni halal ke haram? Satu hari dia makan duit, maka khadam dia berkata, tuan selalu tanya dulu ambil mana? Dia kata lapar sangat, tak ada tanya. Ambil mana ni? Ambil mana? Dia kata, aku ambil hasil daripada duit haram aku. Habis itu ada aku tenung nasi, kopi, jambil, apa lagi. Jadi mereka membayar hari ini dapat, aku belilah makanan untuk itu kamu makan. Sayyidina Abu Bakar bila dengar macam tu, sore dia jolok balik yang makanan baru dia makan sikit ni, duduk keluar. Tak keluar nak makan sikit. Kalau kita keluar nak makan lemuk, ni makan sikit ya, satu suap makan, tak keluar. Orang kata kalau nak buat keluar kena minum ayak banyak-banyak. Dia Allah gulu nak bagi keluar balik makanan yang dia makan. Itu khalifah. Makna dia nak pastikan setiap suap makanan yang disuap adalah halal. Itu khalifah, kerja khalifah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kamu ikut langkah syaitan. Di sini Mufassirin disebut bahawa langkah syaitan mengharamkan benda halal. Ini satu benda juga kita kena ingat. Kita sebagai pentadbir, sebagai khalifah dan muka bumi, hak halal kita halal, hak haram kita kata haram. Jangan yang halal kita kata haram. Hari ini kalau tak ada pelekat halal, haram. Tak ada pelekat halal. Kita tengok, tak halal, tak ada pelekat halal. Benda ni halal ke haram? Kita katakan, tengok pelekat. Tengok pelekat ayat as-soleh tak ada halal. Tapi ayat as-soleh, tapi halal tak ada.
Tapi haram. Maka kita telah mengharamkan benda yang halal. Dia kata baik. Jangan macam tu. Oh, ayat kita saja halal disebabkan kita mempunyai logo halal. Dan logo halal ini original daripada cacing sahaja. Oh, ayat ni saya cok halal saja macam mana? Tak boleh. Sedangkan saya orang Islam, ini ayat kan? Bukan ada apa ayat. Ayat kan tak kira halal. Jadi dia tak ada cok haram. Halal. Baik-baik sikit. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Produk kami lah produk halal dan thayyibah. Produk kami lah halal saja. Produk orang lain belum tentu. Mungkin haram. Dan kami mengetahui bahawa hak orang lain banyak yang haram. Dia. Dan haram yang ini haram. Hak dia yang halal. Dan ini pun satu masalah. Maka ayam daging. Maka ayam daging dia bagi makan kalsium. Dia bagi makan kalsium. Kalsium itu datang daripada apa? Tulang. Tulang apa dia ambil? No. Depa caya nualik tu, depa buat kilang dedak ayam. Ada ayam makan 30 hari dah gemuk lah. Makan apa? Orang tua dulu bela 6 bulan baru nak boleh jual, 7 bulan baru nak boleh makan. Ni apa? Ni ayam pesen apa express 30 hari boleh makan lah. Lebih hari naik sampai 3 kilo. Makan apa ni? Makan dedak. Apa dalam dedak tu? Dia mula cerita dedak tu ada kerjanya apa semua apa. Dia kata tulang balik bayar. Tu yang dia gemuk macam balik bayar. Ya kak, betul. Hantu tak boleh makan ayam. Tak boleh, haram. Ayam mana? Ayam ni. Bagaimana? Sebab dia ayam daging. Ayam daging ni makan dedak. Dedaknya dari tulang-tulang babi. Maka babi haram, ayam pun haram. Haram. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan. Syaitan ni nak tipu kita macam-macam. Jangan terus kita kata haram. Kena buat kajian betul-betul tak kata haram ni. Betik ni tak boleh makan. Apa pasal? Pasal selama aku tanam, aku bubuh ni ayam bandu, tai itik, tai burung, tai lembu, semua aku bubuh. Jadi dia berasal daripada tai. Boleh itu betik ini tidak boleh makan kerana dia berasal daripada tai. Pening juga. Pasal apa pula betik pun tak boleh makan? Ya, sebab dia berasal daripada tai. Kawan nak kata ayam, kawan kata ayam haram ni, pasal apa pula? Macam juga tadi, ayam tu makan tulang babi, ayam haram, babi haram, tak ayam yang haram. Dia kata, oh, macam mana ni? Jom kita berdua mencari mufti. Carilah mufti. Macam mana ni mufti? Tengok mufti pun makan ayam daging. Mufti makan ayam apa? Ayam daging. Tak ada ditanya. Tahu dia kata, boleh makan ayam. Mufti makan. Macam tu lah. Macam mana? Jadi sebelum nak mengatakan sesuatu itu haram, pastikan betul-betul. Pastikan betul-betul. Ianya memang kerana takut bila kita membuat satu hukum yang tidak bersesuaian dengan hukum asal, maka ianya akan diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Allah Taala cipta kita ni sebagai khalifah. Lalu para malaikat kata, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Malaikat kata, apakah kamu nak jadikan di atas muka bumi ini, ya Allah, orang yang akan merosakkan bumi dan akan menumpah darah. Nak buat apa-apa lah khalifah macam ni, manusia macam ni, yang lepas akan buat kerosakan atas muka bumi, akan buat tumpah darah, tembok sana tembok sini, main doa orang bersulu, main tembok kawan ni, tembok kawan ni, cerita berebut apa? Berebut siapa kan? Ini semua adalah kerja manusia. Malaikat kata, ya Allah,
Allah Maha mengetahui. Nak mesyuarat apa lagi? Allah Ta'ala mesyuarat dengan malaikat. Dah tahu dah nak mesyuarat apa lagi? Tetapi itulah sunnatullah yang Allah tunjukkan kepada manusia yang nak jadi khalifah, mesyuarat dalam demikian. Pentadbiran paling penting ialah mesyuarat. Kalau takbir mesyuarat dah, keputusan mesyuarat tak tahu, tak buat mesyuarat, tak diskah dulu, tak bincang dulu. Sebab itulah Allah Ta'ala suruh Nabi bermesyuarat. Sebab tu tidak rugi orang yang tidak menyesal orang yang istikharah, tidak rugi orang yang mesyuarat. Kena mesyuarat dulu. Allah Ta'ala mesyuarat, bukan Allah Ta'ala tak tahu, tetapi Allah nak ajar kepada kita bahawa Allah pun dengan para malaikatnya bertanya supaya malaikat faham apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesyuarat. Wa nahnu nusabbihu bihamdik ya Allah, kami ini sentiasa bertasbih dan juga menyucikan Engkau serta membesarkan Engkau, memuji-muji Engkau, mensucikan. Wa nuqaddisuka, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Lalu Allah Ta'ala kata, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Itulah hakikatnya. Maknanya aku dah habaq, kata Allah, aku dah cipta khalifah. Malaikat ni seolah-olah ada maklumat yang ready, yang siap dah dalam kepala otak dia. Tahu tak? Malam ajak tauhid, cerita kat mereka, medola Allah kata seram belum, seram belum, dia menghana ya. Tang mana seram belum, tang mana kita lukis dah lama mereka bukan apa yang faham. Allah Ta'ala habaq kat malaikat, lah ni malaikat pun macam dah tahu dah. Malaikat macam ada pengalaman dah atas muka bumi ni, kalau cipta dia kira nak bergaduh kan. Maka disitulah dikatakan bahawa maksud itu ialah malaikat tahu tak kerana panggil jin yang Allah tak ada cipta. Jin dulu jadi khalifah. Al-Qurtubi juga sebut, jin dulu dia khalifah dalam muka bumi ni. Dia yang mentadbir bumi apa semua. Ya Allah, dia bergaduh lah jin ni. Maka malaikat pun diturunkan semua, tangkap jin ni, dilepak di gunung. Itu yang gunung Jeraya. Dia lepak di tengah laut. Itu yang kata jin di lautan, jin di hutan-hutan belantara. Lah ni bukan jin duduk hutan belantara, manusia pun pergi duduk dalam hutan. Pakat jin kata aku nak pergi hutan mana? Habis tempat aku. Lah orang kata no, kedah tebang balak, habis hutan simpan. Patutnya dalam kenyataan tu buat suatu berita. Kedah telah menebang hutan-hutan tempat kediaman jin-jin miskin. Kan? Maka kesianlah jin-jin tidak ada tempat duduk lagi.